We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustaz Zuhair, yang saya hormati Tuan Haji Fauzi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, ustaz-ustaz muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan membaca bab yang ke-46, bab majaa fil mahdi. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan berkenaan dengan Imam Mahdi. Tanda kiamat yang seterusnya yang akan kita baca pada malam ini ialah 3 buah hadis, 2 hadis sahih dan 1 hadis yang hasan berkenaan dengan Imam Al-Mahdi ataupun kita sebut Imam Mahdi. Baik, kita baca hadis yang pertama. An Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhhabu ad-dunya hatta yamlika al-arab rajulun min ahli baiti yuwati'us muhu ismi. Daripada Abdullah katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah hilang dunia hinggalah menelek akan Arab lelaki daripada ahli rumahku muwafaqat namanya dengan namaku. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yali rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Qala Asim an Abi Hurairah qala, law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun latawwalallahu dzalikal yawma hatta yaliya. Daripada Abdullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, memerintah seorang laki-laki daripada ahli keluargaku, ahli rumahku, yang namanya sama dengan namaku, yakni Muhammad bin Abdullah. Kata Asim daripada Abi Hurairah katanya, jikalau tiada kekal daripada dunia melainkan satu hari, nescaya dipanjangkan Allah hingga hari itu, sehinggalah Imam Mahdi memerintah. Kata Nabi Muhammad, katalah kiamat ni besok. Selama ni Imam Mahdi tak ada lagi. Sampai sekarang ni Imam Mahdi tak ada lagi. Katalah kiamat tu besok. Nabi kata Imam Mahdi ni pasti datang. Caranya macam mana? Caranya akan dipanjangkan hari, sepanjang-panjang hari je nak katakan bahawa Imam Mahdi itu pasti datang. Katalah hari kiamat ni tinggal lagi sehari je lagi, sedangkan Imam Mahdi belum sampai, maka kata Rasulullah akan dipanjangkan hari itu supaya jangan jadi kiamat lagi, sepanjang-panjang hari je, siang je, untuk membolehkan Imam Mahdi datang. Menunjukkan bahawa kehadiran Imam Mahdi itu ialah satu benda pasti, satu benda yang mesti, dan ianya datang daripada hadis Nabi kita yang menunjukkan hadis sahih,
Yang ketiganya, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala khashina an yakuna ba'da nabiyyina hadathun fasa'alna nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inna fi ummatil mahdiyya yakhruju ya'i. Okey, boleh ya? Yakhruju ya'ithu khamsan aw sab'an aw tis'an zayyun al-syak. Qala qulna wa ma dhaka? Qala sinin. Qala faji'u ilaihi ar-rajul fayaqulu ya mahdi a'tini. Qala fayahti lahu fi thawbihi mastata'a an yahmilahu. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, takutlah kami bahawa ada kemudian daripada Nabi kami beberapa perkara. Lalu kami pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan berlaku selepas Nabi wafat. Siapa yang akan jaga dunia? Siapa yang akan merentah? Sahabat-sahabat ni jadi bimbang. Selepas Nabi wafat ni dunia nak jadi apa? Maka Nabi berkata bahawasanya pada umatku Mahdi akan keluar memerintah umatku, dan dia akan keluar memerintah selama 5 atau 7 atau 9 tahun. Maka Zaid mengatakan 5 atau 7 atau 9 tahun. Dia syak, adakah 5, adakah 7 ataupun 9 tahun. Berkata kami, dan sabdanya 5, 7 dan 9 itu apa? Jawab Rasulullah, tahunnya Imam Mahdi mungkin memerintah 5 tahun, mungkin 7 tahun, mungkin 9 tahun. Maka sabda Nabi lagi, datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata kepada Imam Mahdi, ya Mahdi, berilah aku. Sabda Nabi, maka disodoknya baginya di dalam kainnya beberapa kuasa, ia bahawa menanggungnya. Kata Rasulullah, pada saat Imam Mahdi memerintah, keadaan sangat aman, keadaan sangat mewah. Kalau orang minta daripada Imam Mahdi, wahai Imam Mahdi, bagilah pada aku, kata Nabi Muhammad, Imam Mahdi ni main sodok aja, terus bagi. Banyaknya kemewahan di zaman pemerintahan Imam Mahdi. Itulah 3 buah hadis. Yang kedua adalah hadis sahih, dan yang satu ialah hadis hasan. Ketiga-tiganya hadis yang kuat, yang boleh menjadikan rujukan kepada kita. InsyaAllah tuan-tuan, pada hari ini kita nak tengok siapa Imam Mahdi. Daripada mana munculnya Imam Mahdi? Adakah dia muncul dari Kelang? Sebab dulu ada orang yang mendakwa dia Imam Mahdi dan dia duduk di Kelang. Ada juga Imam Mahdi ni yang muncul daripada Johor, Barik Jawa, dari Johor. Adakah Imam Mahdi ni orang Jawa? Ada juga yang mendakwa dia Imam Mahdi yang berlaku di Ipoh, satu cikgu perempuan yang mengaku dia adalah imam. Cikgu perempuan, nama pun imam, mana ada imam perempuan? Dan dia mendakwa dia adalah Imam Mahdi. Jadi tuan-tuan, kita nak tengok di sini, siapa Imam Mahdi? Keturunannya dari mana? Orangnya duduk di mana? Dan bagaimanakah pemerintahannya? Baik, kita baca masalah yang pertama. Ketahuilah wahai saudaraku, adalah Imam Mahdi ini akan zahir ke dunia dengan tidak syak lagi. Dan zahirnya itu menunjukkan terbitlah pula alamat-alamat kiamat. Hanya tiada siapa yang tahu di manakah Imam Mahdi zahir dan bilakah masa dia akan terbit. Kata pengarang kitab ini, Imam Mahdi akan muncul. Imam Mahdi tidak syak lagi, akan zahir. Mesti berlaku kedatangan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi tak perlu ditunggu. Kedatangan dia tak perlu ditunggu. Sebab dulu ada orang yang menunggu-nunggu kedatangan Imam Mahdi. Dia kata sebelum kedatangan Imam Mahdi akan datang satu gerakan daripada arah timur
membawa panji-panji hitam. Maka orang yang ikut jemaah ni pun kena pakai jubah hitam, serban hitam, jubah hitam. Dan mereka ini pula daripada golongan Bani Tamim di Perak, Kicap Tamin. Mereka ni pula duk faham Bani Tamim. Yang akan tolong Imam Mahdi ni, kata mereka, ialah pemuda Bani Tamim. Dia bagi pula ciri-cirinya pemuda Bani Tamim. Gigi mesti rongak sikit kat depan. Dia ambil screwdriver, pergi katok, bagi merokah sikit, serpih sikit gigi depan dia. Dulu giginya rapat, gigi depan dia rapat. Tapi pasal dia kata Imam Mahdi ni, pemuda Bani Tamim ni, gigi dia mesti rongak sikit. Maka pergi ambil hammer, pergi katok. Nak kata yang dia ni pemuda Bani Tamim. Maka mereka pun menunggu-nunggulah siapa pemuda Bani Tamim. Mereka sanggup jadi tentera Bani Tamim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dah kata pada tuan-tuan, benda yang pasti datang, tak payah tunggu. Darwisha, sit down. Darwisha, come, sini. Mari. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni adik kita ni yang akan baca Quran malam. Mana? Ada kerusi dia, Ustaz? Tu Haji. Wassalam, Datuk. Mana Darwish mana? Tak ada, Haji sibuk. Sibuk, okey. Duduk sini. Okey ya. Nanti baca ya, Ustaz nak dengar ya. Okey, good girl. Baik. Kemudian katanya tak perlu tunggu. Benda yang sesuatu yang pasti akan berlaku, tunggu buat apa? Dia pasti datang. Imam Mahdi pasti datang. Tak perlu kita menunggu. Kiamat pasti datang. Tak perlu kita tunggu. Yang kita kena tunggu ialah, yang kita kena buat ialah ibadat. Yang kita kena buat sekarang ialah amalan. Amalan saja. Duk tunggu. Macam kita tunggu Lailatul Qadar. Tiap-tiap malam tunggu Lailatul Qadar. Semayang tak juga. Buat apa makji nunggu Lailatul Qadar, kata dia. Tak ada semayang, tak ada lah, kata dia. Nengok pokok bila sujudnya pokoknya, kata dia. Kalau dia jumpa pokok tumbang pun, pokok sujud pun, tapi kalau dia tak semayang, dia tidak dikira merjumpai Lailatul Qadar. Yang disuruhnya ialah beribadat, bukan menunggu-nunggu. Baik, jadi kata pengarang kitab ni, dia tidak tahu di mana ia zahir. Tak tahu di mana ia zahir. Sebab ada orang kata Imam Mahdi akan muncul di Mekah. Imam Mahdi akan muncul di Jabal Jabal Umar misalnya. Ada yang kata Imam Mahdi akan muncul di antara Safa dan Marwah. Ada yang mendakwa Imam Mahdi akan muncul ketika musim haji di padang Arafah. Jadi macam-macam pendapat tentang Imam Mahdi muncul. Yang sahihnya ialah kita tidak mengetahui di mana Imam Mahdi akan muncul. Ada yang kata Imam Mahdi akan muncul di Iran. Dia akan mengisytiharkan yang dia Imam Mahdi di Iran. Pun kita tak tahu di mana sebenarnya. Yang kedua, di masa bila dia terbit. Tuan-tuan takkan tahu masa bila dia akan terbit mendakwakan yang dia Imam Mahdi. Baik. Maka dalil yang menunjukkan atas pastinya zahir Imam Mahdi ke dunia sebelum hari kiamat ialah beberapa buah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Yang pertama, an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhhabu ad-dunya hatta yamlika al-araba rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud ni orang kurus kering. Dia bukannya macam kita ni badan sedap. Dia kurus. Satu hari Nabi berjalan dengan sahabatnya di satu kebun kurma. Nabi kata, kalaulah siapa-siapa boleh ambil buah kurma,
boleh kita makan ramai-ramai. Abdullah bin Mas'ud bila Nabi cakap je, dia panjat pokok kurma. Bila dia panjat, dia selak jubah dia tu. Bila selak jubah dia, nampaklah dia punya betih dia. Dia punya kakinya kurus, kering je. Bahasa orang utara sebut ceding. Ceding je kaki dia, kurus je. Sahabat-sahabat ni bila tengok kaki dia ceding, sahabat-sahabat ni ketawa. Nabi bila tengok sahabat ketawa, Nabi kata, jangan kamu ketawakan pada dia. Sesungguhnya nanti kedua-dua belah kakinya di hari kiamat, ditimbang kedua-dua belah kakinya lebih berat daripada gunung Uhud di hari kiamat. Kerana kaki yang kurus itulah yang digunakan oleh Abdullah bin Mas'ud untuk berperang pada jalan Allah. Kaki itu akan lebih berat daripada Jabal Uhud. Jadi tuan-tuan, kita jangan duk hina orang, dia gemuk, dia kurus, dia pendek, dia tinggi. Kadang-kadang orang yang kita hina tu, nilaian dia di sisi Allah sangatlah tinggi, sangatlah mulia. Sebab tu manusia ni tuan-tuan, dia tak nampak kaya, dia tak tengok hebat, miskin, lawa, kaya, cantik, keturunan molek-molek. Dia tak tengok. Ya Allah Ta'ala tengok 4 benda. Yang pertama, Ya Allah Ta'ala tengok amalan. Yang kedua, Ya Allah Ta'ala tengok ilmu. Yang ketiga, Ya Allah Ta'ala tengok jihad. Dan yang keempat, Ya Allah Ta'ala tengok ialah taqwa. 4 benda ini Ya Allah tengok. Yang pertama, amalan. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, taqwa. Yang keempat, jihad. Kalau 4 benda ni kita hebat, hebatlah kita di sisi Allah. Kalau 4 perkara ni kita mulia, kita buat, maka mulialah kita di sisi Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala sebut, diberikan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beramal beberapa darjat daripada golongan-golongan lain. Ini dalil-dalil yang menunjukkan 4 golongan ini tidak sama di antara satu sama lain. Tuan-tuan jangan bangga tuan-tuan kaya. Tuan-tuan jangan bangga tuan-tuan ni cantik. Tuan-tuan jangan bangga tuan-tuan ni keturunan mulia. Tuan-tuan jangan bangga dengan jawatan yang tuan-tuan dapat. Semua benda itu tidak ada nilai di sisi Allah. Yang Allah nilai 4 benda ini saja. Amalan, ilmu, jihad dan takwa. Kalau tuan-tuan duduk di tangga yang ketiga, tangga jihad, kaki tuan-tuan yang kurus, ditimbang rupa-rupanya lebih berat daripada bukit Uhud. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, kita kena jadi penjihad, kena jadi sungguh-sungguh di dalam beragama ini. Baik, kata Abdullah bin Mas'ud, telah bersabda Nabi SAW, tiadalah pergi dunia, la yadhhabud dunya, tiadalah pergi dunia. Maksudnya apa? Maksudnya ialah tiadalah kiamat, hinggalah memilih akan orang-orang Arab, dan diperintahnya semuanya di bawah tangannya seorang laki-laki daripada ahli rumahku. Kata Nabi, tidaklah berlaku kiamat sehinggalah seluruh negara Arab diperintah oleh orang Arab. Dan orang Arab ni pula ialah daripada keturunan Nabi Muhammad, dipanggil sebagai Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad. Dan namanya pula adalah seumpama dengan nama aku, yakni Muhammad bin Abdullah. Cuba tuan-tuan ingat balik dalam sejarah. Dalam kalangan bangsa Arab, berapa banyak orang yang teringin nak jadi Imam Mahdi, yang nak memerintah negara Arab. Berapa banyak yang terjadi dalam lipatan sejarah, orang Arab yang nak jadi ketua bagi orang Arab. Daripada zaman Jamal Abdul Nasir, kemudian naik kepada Hafiz Al-Assad, kemudian naik kepada Saddam Hussein yang terakhir. Semua ini adalah orang-orang Arab. Saddam Hussein ialah orang Arab. Orang Iran bukan orang Arab. Iran orang Parsi. Orang Iraq ialah orang Arab. Masing-masing nak jadi ketua. Dalam setiap 10 tahun, dalam setiap 50 tahun, dalam setiap 100 tahun, tuan-tuan boleh tengok masing-masing nak menjadi panglima, nak jadi hero, nak lawan dengan Yahudi, nak lawan dengan Israel, nak lawan dengan Amerika dan sebagainya.
Sebab mereka nak pegang kepada hadis ini, bahawa orang Arab akan dikontrol oleh orang Arab, yang mana orang Arab itu adalah keluarga Nabi Muhammad asalnya, dan namanya pula macam nama Nabi Muhammad. Maka mereka akan menjadi Imam Mahdi. Bagi faham, mereka masing-masing berlumba-lumba nak buat. Dan kata Rasulullah, namanya adalah nama seperti nama Nabi, dan yang pentingnya ialah daripada keturunan Rasulullah. Bila sebut keturunan Rasulullah, daripada mana? Ada setengah ulama berkata daripada Hasan bin Ali. Yang kedua, ada pendapat yang berkata daripada Husain bin Ali. Ada setengah ulama kata daripada keturunan Hasan. Ada yang kata daripada keturunan Husain. Jadi macam mana ni Ustaz? Ada setengah kata Hasan, ada setengah kata Husain. Macam mana ni Ustaz? Jawapan dia tak ada mana-mana lah. Kedua-duanya juga adalah cucu Nabi. Kedua-duanya adalah anak Siti Fatimah. Kedua-duanya adalah anak Sayyidina Ali. Maknanya betul lah kata Nabi, dia adalah keturunan Rasulullah. Bukankah mereka cucu Nabi? Sama ada Hasan, sama ada Husain, wallahu a'lam. Tapi kata ulama, itulah mereka, datang daripada kedua-duanya, salah seorang daripada kedua-dua cucu Nabi. Hadis yang kita baca ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Baik. Masalah 225. Sesungguhnya Imam Mahdi itu tiada syak lagi akan zahirnya dengan dalil beberapa buah hadis yang menunjukkan zahirnya pasti berlaku. Okey Ustaz, Imam Mahdi ni datang buat apa? Apa perlunya Imam Mahdi ni Ustaz? Yang pertama, perlunya Imam Mahdi ialah untuk mengatur dan membetulkan jalan orang-orang Islam. Itu tujuan yang pertama kedatangan Imam Mahdi. Jalan orang Islam sekarang ni macam mana tuan-tuan? Orang Arab cara orang Arab. Cuba tuan-tuan tengok style orang Arab. Dia tak peduli dengan orang-orang Malaysia, orang Indonesia, orang belah-belah sia-sia ni. Mereka duk kira mereka mana ada mereka simpan duit dekat negara Malaysia. Saya dah sebut dah benda ni pada bulan lepas. Mereka mari buka bank ni. Pelaburan mereka pun melabak udangnya dulu dekat Kedah. Semalam saya pergi tengok. Saya tengok daripada jauh projek udang mereka dulu ni. Lah mereka tak buat udang lah. Lah kerajaan Kedah dah ambil dah projek udang lah. Mereka dulu-dulu tuan-tuan, kalau sakit pun mereka pergi ke Amerika. Simpan duit pun pada Amerika. Mereka tak main berubat dekat Malaysia. Tapi bila Amerika layan mereka dengan kelas kedua, baru mereka datang ke negara-negara Islam. Duit mereka laburkan di negara-negara barat. Itu style orang Arab. Untuk orang Islam, mereka tekan habis-habis. Kita nak buat umrah pun tekan. Ni tuan-tuan yang nak pergi umrah, syarikat-syarikat, ejen-ejen umrah sekarang ni, pening kepala. Nak buat umrah sekarang pun di bawah muasasah. Di bawah muasasah. Bukan muasasah, dia muasasah. Jadi payah tuan-tuan. Hotel tak cukup. Kadang-kadang pergi letak hotel jauh-jauh. Kadang-kadang pergi letakkan kok suka dia aja. Madinah 4 hari, dia bagi sehari aja. Kok suka dia? Pasal apa? Pasal dia rasa Mekah Madinah tu dia punya. Kok sukalah dia nak buat apa pun. Tapi layanan dia untuk Amerika, layanan dia untuk Britain sangat hebat. Layanan dia untuk orang sesama Islam, mereka buat lebih kurang aja. Ini yang pertama. Cuba kita tengok pula umat Islam di sebelah negara kita pula. Di sebelah Asia Tenggara dan sebagainya, penuh dengan ajaran-ajaran palsu. Masing-masing mendakwa dia betul. Daripada ajaran Ayah bin Ayah Pan, sampailah ajaran Guru Yahya. Ajaran-ajaran yang kita tak tahu. Belum masuk yang belah Indonesia lagi, yang duk puja kubur, duk baca Quran atas kubur, semayang atas kubur. Disanjungnya kubur wali-wali mereka lebih daripada Nabi lagi. Itu cara Indon pula. Hak cara Indon ni pula boleh benarkan Kristian kahwin dengan Islam dalam keadaan liberalisasi yang begitu liberal. Kita pun dah naik pening.
Itu cara kita. Main pula belah-belah Islam, belah-belah Rusia, Uzbekistan, Turkmenistan, semuanya stan belakang tu. Jenis baca Quran pun tak boleh lah. Nama pun petruk lah. Ibrahimovic, Ibrahim Molotov koktel, semuanya ada belakang. Baca Quran tak reti dah tuan-tuan. Kita nak susah hati dah. Jadi kita perlukan satu orang. Sebab tu saya duk tengok sekarang ni, di dalam kereta, stiker di belakang cermin kereta, khalifah. Dia ada satu gerakan sekarang ni dipanggil khalifah. Nakkan kepada khalifah. Tujuan dia apa? Ini dia yang kita duk baca ni. Tujuan nombor satu, Imam Mahdi mai. Tujuan dia ialah dia nak selaraskan, dia nak betulkan Islam di Malaysia, Islam di Indon, Islam di Thailand, Islam di Arab, Islam di Mesir, Islam di Afrika, supaya membetulkan keadaan umat Islam ini. Sebab sekarang ni tuan-tuan, keadaan kita bercelaru. Yang ulama ni kata macam ni, yang ulama ni kata macam ni. Dalam bab bersalam laki-laki perempuan, ada ulama kata harus selagi tidak ada nafsu. Ada yang kata makruh. Ada yang kata pula kalau tak ada niat apa-apa harus bersalam, tanpa bukan mahram pun tak apa. Ada yang kata haram. Jadi yang mana ni kita mudah nak pening. Ni serupa lah orang perempuan malam ni. Ada ustaz yang kata yang mana uzur pun boleh masuk masjid. Ada ustazah kata orang perempuan yang uzur boleh masuk masjid. Ada juga. Bila kita tanya dekat dia, pasal apa boleh masuk masjid perempuan uzur? Dia kata pasal orang perempuan sekarang dah moden. Dia dah lapik, dah tak menitik dah. Tak apalah dia kata, dulu-dulu menitik. Dulu-dulu menitik. Sekarang dah tak menitik dah. Nak duduk dekat ayah ke dekat ustaz? Dekat ayah, okey. Duduk dekat ayah. Baik. Jadi dia kata orang perempuan sekarang dah alat dia canggih dah. Sampai dah iklan dalam TV dah. Tengah-tengah baca berita tu iklan Kotex. Tengah-tengah kita. Lebih kering dan lebih selesa. Dulu-dulu iklan ni orang takut. Isteri kita nak beli benda ni pun bungkus dengan kertas. Beli kat kedai runcit bungkus dengan kertas. Dia bukan lah ni relax, iklan lagi tuan-tuan, sebesar-besar tepi jalan. Dia kata dah canggih dah ustaz, dah tak menitik dah, boleh masuk dah. Jadi saya tanya pada satu orang, kalau orang perempuan sekarang dah ada pelapik khas, tak menitik dah, orang dulu macam mana? Orang dulu kalau datang haid pakai duk menitik. Ni darah apa ni, luka, siapa luka ni? Dulu pun lapik juga. Apa punya bengong ustaz ni tuan-tuan? Dah Allah Ta'ala letakkan syarat dia. Allah Ta'ala kata orang perempuan yang uzur tidak boleh masuk. Tak boleh lah. Tapi bukan bermakna orang perempuan ni dihenakan sampai tak boleh masuk dalam masjid. Pihak masjid lah kena kreatif. Walaupun mereka tak boleh masuk dalam masjid, pihak masjid kena kreatif. Mereka pun nak datang mengaji juga. Perempuan yang haid pun nak mengaji juga. Sediakan tempat khas untuk mereka mengaji. Saya rasa masjid kita dah buat dah satu tempat khas untuk perempuan yang uzur yang datang nak mengaji. Duduk di situ. Kalau boleh sediakan aircon untuk mereka. Buah televisyen pula di situ. Buah kerusi pula, relax tengok. Sambil dukung anak, sambil tengok. Aircon pula ada, Masya Allah. Boleh tidur lagi. Jadi kita jangan anggap bahawa benda itu benda kotor. Perempuan itu kotor. Tidak. Kita letakkan pada kedudukan dia. Sebab tu dia kena kreatif. Saya ni saya datang masjid ni ada aja perubahan. Bulan lepas saya mai kot lain. Bulan ni mai kot lain pula dah. Dulu gambar saya di sini je. Di sini aja. Sekarang dua-dua belah dah ada saya dah. Tuan-tuan bukan tengok saya. Tuan-tuan tengok yang tu. Saya pula tak boleh tengok muka saya. Bila saya tengok muka saya lari ke tempat lain. Cuba tuan-tuan tengok. Macam manalah cara aku nak tengok muka aku. Tak dapat tengok. Pasal apa? Asal saya kalih, dia pun kalih belah sana. Lah ni cuba tuan-tuan buat. Bila saya tengok muka saya still di situ. Boleh saya tengok tuan-tuan. Dulu minggu lepas tak ada. Minggu lah dah ada. Alhamdulillah. Tahniah pada Haji Fauzi and the gang.
yang buat kerja. Sekarang dah ada tempat untuk orang perempuan. Untuk perempuan yang uzur. Dah ada tempat. Alhamdulillah. Tuan-tuan ingat ni skrin dua ni, tuan-tuan ingat untuk apa? Adakah skrin ini hanya untuk ceramah saja? Tidak. Datang hari Jumaat, tuan-tuan pasang skrin. Tuan-tuan pasangkan kebesaran Tuhan pada skrin ini. Tunjukkan gambar-gambar kebesaran Allah di langit. Bintang, bulan, cakrawala, gambar-gambar di langit. Tunjukkan daripada pukul 1 sampai pukul 1:20 petang sebelum azan Jumaat. Biar semua orang tengok. Subhanallah, Masya Allah, Subhanallah. Tak adalah orang menyembang saja. Tak adalah orang makan pisang. Ini saya Jumaat makan pisang. Saya makan pisang Jumaat. Saya pun dapat 3 butir pisang tadi, tuan-tuan. Habis semayang Jumaat di Hotel Palma, dapat 3 butir pisang. Oh, seronok, tuan-tuan. Itu yang orang seronok main hari Jumaat, ramai pisang dapat. Jadi sementara mereka nak tunggu masuk waktu, kita pasang CD. Pasang CD. Gambar tentang apa? Gambar tentang azab. Azab dunia. Gambar orang tsunami. Gambar gempa bumi. Gambar tanah runtuh. Gambar tentang kemalangan. Gambar tentang aksiden. Biar semua orang tengok. Subhanallah. Ngerinya aksiden ini. Jangan bawa kereta laju. Jangan bawa motosikal laju. Tunjukkan masa skrin ini. Itulah gunanya skrin. Jangan tuan-tuan kata membazir pula. Ni berapa ribu ni deposit. Perhabis duit je. Oh, ini bukan perhabis duit. Ini bukan perhabis duit. Zaman sekarang skrin ni kena buat. Bila kuliah ustaz tak ada, pasang CD. Pasang CD ceramah Ustaz Kazim. Cuma tak boleh soal saja. Jangan tuan-tuan angkat tangan pula. Ustaz nak soal sikit. Nak soal apa? Dia bukan ada sini. Dia skrin saja. Jadi tuan-tuan boleh manfaatkan banyak di sini. Kalau boleh kita ambil gambar aksiden, kemalangan motosikal mak rempit. Yang putih kaki. Yang putih 2 badan. Putus 2 badan dia. Kena langgar dengan kereta. Tak berhenti-henti kena langgar. Tunjukkan akibat daripada kecuaian di dalam pemanduan. Masa bila nak tunjuk? Masa semayang Jumaat. Sebab semayang Jumaat orang ramai datang. Inilah gunanya skrin. Bukan setakat saja-saja kita buat ceramah saja. Macam-macam. Macam yang di Ipoh baru ni berlaku. Satu kemalangan yang sangat dahsyat. Dan hari ni pun keluar dalam paper. Ya, orang dia aksiden. Bila aksiden orang kutip daging. Bubur dalam plastik hitam. Orang kutip daging, tuan-tuan. Dia meniaga daging dekat pasar. Aksiden motor. Daging dia jatuh tengah jalan. Jadi orang kutip daging lembu itulah. Bukan orang kutip daging dia. Jangan tuan-tuan salah faham pula. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita sambung balik. Yang ketiga. Yang kedua, apa tujuan Imam Mahdi datang? Yang kedua, diperintahnya dan dipimpinnya bawa berperang orang-orang Islam, menghentam orang kafir sebagai perang sabilillah. Sebab yang kedua Imam Mahdi datang untuk berperang dan menghentam orang-orang kafir. Sekarang cuba tuan-tuan tengok orang Islam dihentam oleh orang-orang kafir di mana-mana pun. Di mana-mana pun orang tibai orang Islam. Di Eropah dengan cara Eropah. Orang Islam bertudung tak boleh masuk. Orang Islam berpurdah tak boleh sekolah. Orang perempuan yang berpurdah tak boleh kerja. Di negara jiran kita, orang perempuan yang pakai tudung tak boleh bekerja di jabatan kerajaan. Kalau nak kerja di jabatan kerajaan kena buka tudung. Di utara kita, di utara semenanjung kita, umat Islam dibom, dibunuh. Minum kopi, kereta meletup. Pergi pasar, motosikal meletup. Pergi motong getah, kena tembak. Sedang semayang, kena tembak. Habis semayang, kena tembak. Pergi pula ke Palestin, orang bunuh, orang hina Islam, orang rosakkan Masjid Aqsa. Kita pergi ke Afrika, umat Islam dibunuh beramai-ramai. Bukan setakat laki-laki dibunuh. Yang kecil-kecil disembelih, yang perempuan dirogol, disembelih. Ini yang berlaku terhadap umat Islam di seluruh dunia. Bila berlaku yang demikian, maka Allah Ta'ala hantarkan kepada kita Imam Mahdi. Imam Mahdi akan pimpin orang-orang Islam menghentam pula orang-orang kafir.
Yang ni tuan-tuan, yang akan berlaku, yang pasti berlaku. Maka yang ketiga, maka diuruskannya agama Islam sebagaimana yang terkandung di dalam kitab Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kedatangan Imam Mahdi ialah untuk memerintah dan untuk menjaga mentadbir dunia dan seluruh umat manusia mengikut jalan para nabi, jalan Rasulullah, dan berpandukan kepada kitab Allah Al-Quranul Karim. Itulah dia tuan-tuan, 3 sebab tujuan kedatangan Imam Mahdi ke dunia. Jadi selagi mana Imam Mahdi ni tak sampai, biasalah tuan-tuan. Selagi mana Imam Mahdi ni tak sampai, biasalah kalau umat Islam kena tindas, kalau umat Islam kena bunuh, kalau umat Islam diperang, kalau umat Islam dihina, itu adalah perkara biasa. Dan itulah petanda-petanda hampirnya Imam Mahdi akan sampai. Makin umat Islam ditindas, makin umat Islam diperangi, maknanya makin hampir kedatangan Imamul Mahdi kepada kita. Bermula dalil yang menunjukkan Imam Mahdi menjadi pemerintah ialah hadis yang kedua, riwayat Imam At-Tirmidzi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yali rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, akan memerintah seorang laki-laki daripada keturunanku yang namanya sama dengan namaku. Qala Asim an Abi Hurairah qala law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun latawwalallahu dzalikal yawma hatta yaliya. Kata Asim yang diambilnya cakap ini daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abu Hurairah berkata, sekiranya tiadalah kekal dunia ini melainkan 1 hari lagi sahaja umurnya, nescaya Allah akan panjangkan harinya. Tidak akan dijadikannya kiamat sehinggalah Imam Mahdi boleh memerintah. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, kalaulah hari kiamat ni dah terlalu hampir, tetapi Imam Mahdi belum juga muncul, kata Rasulullah, hari akan dipanjangkan, hari akan dilanjutkan untuk membolehkan Imam Mahdi muncul dan memerintah. Menunjukkan bahawanya tuan-tuan, bahawasanya sesungguhnya Imam Mahdi itu pasti muncul. Sebab ada orang yang menulis dalam buku, dalam rencana, dia kata Imam Mahdi ni belum tentu muncul. Imam Mahdi ni mungkin hanya ajaran orang Syiah. Imam Mahdi ni ialah pembawakan Syiah gamaknya. Maka dia pun nak menonjolkan, maka dia pun sebut Imam Mahdi. Ini bukan Syiah, ini bukan gambaran Syiah, ini adalah hadis sahih bahawa Imam Mahdi itu muncul. Selepas Imam Mahdi muncul, barulah datang Nabi Allah Isa alaihi salam. Benda-benda ini ada dalil masing-masing tuan-tuan. Sama ada kita jumpa ataupun kita tak jumpa, wallahu a'lam. Umur panjang kita jumpa, kalau umur kita pendek tak jumpa lah. Sebab tu saya katakan tadi, sama ada jumpa atau tak jumpa, tanggungjawab kita sekarang ialah beramal. Sibukkan diri dengan beramal, InsyaAllah. Nabi kata dah, manusia ni ada amalannya 4, ada 5 amalannya. Yang pertamanya, orang yang memberi kerana Allah. Orang yang memberi kerana Allah. Yang kedua, orang yang tidak memberi kerana Allah. Yang ketiganya, orang yang kasih kerana Allah. Yang keempat, orang yang membenci kerana Allah. Dan yang kelimanya, orang yang bernikah kerana Allah. 5 benda ni tuan-tuan buat, tuan-tuan sentiasa di dalam amalan. Yang pertamanya, orang yang memberi kerana Allah. Memberi kerana Allah ada 3. Yang pertama sedekah, yang kedua hadiah, yang ketiga hibah. Ni nombor 1, memberi kerana Allah. Memberi itu pula ada 3 bahagian. Yang pertama sedekah. Sedekah pula ada 2, sedekah sunat, sedekah wajib. Sedekah wajib zakat, sedekah sunat tu yang tuan-tuan masuk dalam tabung tadi, tu sedekah sunat.
Selama mana tuan-tuan bersedekah, selama itulah tuan-tuan dalam amalan. Tuan-tuan buat kenuri, buat jamuan. Nabi kata siapa-siapa yang buat jamuan di rumah dia, dia panggil orang mai makan di rumah dia, selama 40 hari malaikat duduk di pintu rumahnya mendoakan supaya isi rumah ini diberikan rahmat oleh Allah. Sekali tuan-tuan buat jamuan, malaikat akan duduk depan pintu rumah tuan-tuan selama 40 hari minta pada Allah berikan rahmat pada isterinya, suaminya, anak-anaknya, isi rumah. Lah kita buat kenuri bila? 4 tahun dulu. Siapa mati tak tahu? Yang tu tak. Tu bila nak buat pula? Tunggu mati pula. Dia kata tunggu mati pula. Rugilah tuan-tuan. Buatlah kenuri. Kalau tak buat kenuri di rumah, buat kenuri di masjid. Sedekah. Kalaulah sedekah tuan-tuan wakaf, dia berpanjangan pula. Sedekah tuan-tuan wakaf lagi berpanjangan. Tuan-tuan wakafkan skrin, berpanjangan pahalanya. Tuan-tuan wakafkan kapet, berpanjangan pahalanya. Tuan-tuan wakafkan kipas, berpanjangan pahalanya. Tuan-tuan wakafkan aircon, lagi berpahala. Saya agak bulan depan ada aircon dah. Tak payah pasang aircon di atas pun tak apa. Tuan-tuan beli aircon hak berdiri, aircon yang berdiri cukup 10 cukup lah. Sini 3, sini 3, sini 2, sana 2, cukup. Satu aircon berdiri itu baru 5,000. Allah, 5,000 colek gigi. Kereta setengah juta boleh beli, takkan aircon 5,000 tak boleh wakaf. Subhanallah tuan-tuan. Semalam saya ceramah di Kampung Jerlun, Masjid Kampung Jerlun di Kedah. Jalan nak pergi ke Kangar, nak pergi ke Kuala Perlis, Kampung Jerlun, dekat dengan Gunung Kriang. Tu sahabat tuan-tuan kan tahu pun Gunung Kriang. Saya nak cerita, dia duduk dalam kampung, tetapi tandah dia nombor 1. Walaupun dalam kampung masjid dia punya tandah number 1. Selalunya dia lebuh raya je kipas ada dalam tandah. Masjid mereka dalam tandah ada kipas. Hebat tuan-tuan. Bersih, cantik, lawa, siap kipas lagi. Subhanallah. Canggih. Masjid Ar-Ridwan pun tak lama lagi kena buh kipas juga. Tandah pun kena bagi lawa. Kampung Jerlun tu punya cantik tandah dia, kipas lagi tuan-tuan. Selesa sungguh. Yang ni saya puji ni. Mudah-mudahan orang Kampung Jerlun yang tengok CD ni rasa seronok lah. Mereka buat tuan-tuan. Tunjukkan bahawa Islam ni hebat. Islam ni bukan setakat bercakap je hebat. Islam ni buat pun hebat. Saya yakin tuan-tuan, Masjid Ar-Ridwan ini di bawah pimpinan Haji Fauzi insya-Allah jadi hebat. Sebab saya mari bulan lepas tak ada lagi bangunan tahfiz di belakang. Sekarang dah buat dah bangunan tambahan di belakang. Cepat, progresif. Bukan parti progresif, bukan. Maknanya aktif, proaktif. Mengetahui kehendak jemaah, mengetahui apa yang jemaah nak, dan jemaah nak sekarang ialah ekor. Wallahu a'lam. Jadi 2 kali sebut tu faham-fahamlah. Baik, yang kedua sedekah, yang kedua nama dia hadiah. Kalau kita sentiasa beri hadiah pada orang, hadiah ni untuk siapa? Hadiah untuk orang kaya. Orang miskin sedekah, orang kaya hadiah. Muawiyah kaya, dapat hadiah. Abu Sufyan kaya, Nabi bagi hadiah. Menunjukkan bahawa hadiah ini penting. Kalau dia kaya, kita bagi hadiah kepada dia sebagai tanda kasih kepada dia. Manusia sekarang ni dia tak nak ambil tanda kasih. Dalam benda yang kedua tadi saya sebutkan, kasih itu. Kasih itu penting. Salah satu tanda kasihnya ialah hadiah dan hibah. Hibah ialah pemberian. Pemberian mak kepada anak, pemberian suami kepada isteri, pemberian isteri kepada suami, itu dipanggil hibah. Hibah kasih sayang.
Tiga benda ni yang pertama kata Nabi, kalau kita sentiasa bersedekah, maka kita akan dapat pahala yang dikira sentiasa beramal. Okey Ustaz, sekarang saya tidak ada duit untuk sedekah. Saya tidak ada harta untuk sedekah. Bagaimanakah cara untuk saya bersedekah? Kata Nabi, sedekah orang tak ada duit ialah zikir. Sedekah orang tak ada duit ialah nasihat. Wa tawasau bil haq, itu sedekah orang tak ada duit. Sedekah orang tak ada duit ialah mengajar orang. Saya ni tak ada duit, sebab tu saya sedekah pada tuan-tuan. Saya sekarang sedang bersedekah, bersedekah ilmu. Tuan-tuan sekarang sedang menerima sedekah. Ini kita kena tengok. Cari, semua orang akan dapat pahala sedekah. Dia kaya dapat cara kaya, dia miskin dapat cara miskin. Yang kedua, manusia yang sentiasa dalam amalan ialah manusia yang tidak memberi kerana Allah Ta'ala. Dia tidak memberi kerana apa? Kerana Allah. Isteri dia tanya dekat suami dia, abang, kenapa tak tolong budak tu? Kesian dekat dia, dia minta RM2, bagilah abang. Ish, abang tak nak bagi. Dia tu taik judi. Kalau abang bagi duit pada dia, dia beli judi. Dan kan dia minta duit tadi, dia ketuk pintu cermin kita ni, cermin tingkap kita. Dia minta RM2. Kalau nak RM2 beli nasi, abang boleh beli nasi dekat dia. Beli nasi bungkus, tapau, bagi dekat dia. Tapi dia tak mau nasi, menunjukkan dia nak duit. Sebab dia nak minum arak, sebab dia nak berzina, sebab dia nak buat maksiat. Abang tak nak bagi. Maka orang yang tak nak bagi ni, dia sentiasa di dalam amalan. Jadi kalau ada orang minta duit pada tuan-tuan, dia kata, cik, duit cik, saya nak makan nasi. Jom, aku belanja hang makan. Tu, kedai mamak tu ada, hampir minta aku bayar. Encik, saya bukannya nak makan, saya nak duit. Saya masa jadi pengurusi, timbalan pengurusi masjid, semayang Jumaat, bendahari, Tok Siap, Tok Bilal kira tabung Jumaat. Ramai-ramai kira. Dalam duk kira tabung Jumaat, datang satu orang. Ustaz, duit saya hilang, dompet hilang, ini report polis, minta tambang nak balik Terengganu. Saya kata boleh. Saya panggil Cik Samad. Cik Samad ni SB polis. Cik Samad, bawa abang ni pergi ke stesen bas, belikan tiket bas. Cik Samad pun, jom. Tak apa ustaz, saya boleh beli, tak apa. Dah hang kata tak ada duit, tak apa, kami beli tiket. Tak apa. Hang kata tadi hang nak balik Terengganu. Sekarang tiket bas ke Terengganu, Ipoh Kuala Terengganu, saya belikan. Cik Samad akan beli. Dia akan hantar hang sampai atas bas. Tak ustaz. Itu menunjukkan nak membohong. Sebab tu jawatan kuasa masjid kena berjaga-jaga. Tapi setengah jemaah masjid, dia tak boleh terima. Tuan-tuan, kutipan Jumaat memang kena siarkan di papan kenyataan, tetapi bukan sentiasa kena pamerkan. Jumlah dalam bank, jumlah pendapatan harian, mingguan. Sebab sekarang ni perompak boleh trace. Kutipan Jumaat 2,600, tulis dekat whiteboard. Dia tulis pula bendahari Haji Tahir, nombor telefon 0125644, dia tulis. Dia tengok Haji Tahir bendahari 2,600. Dia pun duduk situ. Dia tanya satu sahabat, Haji Tahir ni dulu kerja apa? Oh, Haji Tahir dulu dia sisi pejabat hutan. Isteri dia kerja apa? Isteri dia meninggal dah 2 tahun, penyakit kanser. Oh, dia bukan ada anak laki-laki ke? Tak, semua anak dia perempuan. Hak sulung kahwin dah dengan ustaz. Hak kecil tak kahwin lagi. Oh, gitu. Sihat ke dia sekarang ni? Lama tak jumpa. Dia sekarang kecil manis, kaki pun dah hitam lah. Tak apa, rumah dia kan mana tak? Rumah dia hujung nombor 5 persiaran 1. Dia naik motor, dia pergi jumpa Haji Tahir. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Haji perasan tak saya? Tak kenal. Saya Zul yang kerja pejabat hutan. Haji Sisi, saya Kerani, saya Si je. Haji Sisi, saya Si. Ya ke? Ya. Tuan Haji lupa dah ke?
Katanya makji dah tak ada je. Kena cancel je. Masuklah. Mana anak haji kan? Anak haji semua perempuan kan? Ya, saya tahu kamu ya. Tahulah dia dah sebut kat tok siap di masjid tadi. Dalam dia duk ramah-ramah, dia pau pakcik ni. Pakcik saya ni macam ni, saya nak balik sana. Saya tak ada duit, boleh tak bagi pinjam dalam 2 hotel? Itulah tuan-tuan ni, modus operandi sekarang. Sebab tu kita kadang-kadang jangan hebahkan sangat. Kepala gas tuan-tuan rosak. Kadang-kadang tuan-tuan sambil makan roti canai, duk menyimbang dengan kawan. Kepala gas rumah aku rosak pula lah. Dah bocor pula. Aku nak pergi kursus, kepala gas rosak pula. Orang bini aku, orang tina aku duk bising pula lah. Sebelah meja dia perompak. Perompak ni dia ikut laki-laki ni balik. Bila laki-laki ni keluar, dia masuk. Dia bawa satu beg tukang. Assalamualaikum makcik, kepala gas bocor ke? Rosak ke? Suami telefon suruh datang repair. Masuklah. Dia repairnya makcik tu sekali, tuan-tuan. Bukan kata kepala gas tu saja yang dia repair, dengan makcik tu pun dia repair sekali. Sebab tu janganlah tuan-tuan open sangat bercakap. Bumbung rosak, meter pipe rosak, kepala gas rosak, peti sejuk tak sejuk, televisyen tak ada color. Sebab kadang-kadang bila kita menyembang di luar, kita menyembang di pasar, kita menyembang di restoran, di warung kopi, sebenarnya kita berhadapan dengan perompak-perompak yang menunggu masa untuk merompak kita. Baik. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, manusia yang sentiasa dalam amalan itu siapa? Manusia yang kasih kerana Allah. Sentiasa kasih kerana Allah. Dia sayang kerana Allah. Ini manusia yang sentiasa dapat pahala. Jumpa orang salam, jumpa orang senyum, jumpa orang susah tolong. Tuan-tuan, kita kena tolong tuan-tuan sebagai tanda kasih. Allah sayang pada kita. Tak kira siapa pun, kita kena kasih. Janji dia Islam, janji dia manusia. Nabi Muhammad, Yahudi mati, Nabi Muhammad bangun hormat pada mayat Yahudi yang diusung di hadapan Rasulullah. Bila Sayyidina Ali tegur Rasulullah, wahai Rasulullah, yang diusung itu ialah Yahudi, kenapa bangun? Rasulullah jawab, bukankah Yahudi juga manusia? Bukankah dia juga manusia? Hormat. Inilah yang dikatakan kasih. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan menjadi cahaya, tuan-tuan menjadi cahaya dalam masyarakat, semua orang akan kasih pada tuan-tuan. Orang susah, tuan-tuan yang mula-mula sampai, tolong dia. Bila ada kematian, tuan-tuan yang mula-mula sampai tuan-tuan akhir, tolong dia. Kalau kenduri kendara, tuan-tuan mula-mula sampai, tuan-tuan bantu dia. Kalau dia sakit, tuan-tuan mula-mula ziarah dia. Kalau dia ni dalam keadaan keseronokan, anak dia dapat keputusan peperiksaan yang bagus, tuan-tuan bawa hadiah pada anak dia. Tuan-tuan menjadi cahaya dalam masyarakat. Orang akan sayang pada kita, orang akan suka pada kita. Tengok anak dia aksiden pula, berhenti, tolong anak dia. Walaupun kadang-kadang kita tak kenal orang, kita kena tolong. Saya perangai macam itu, tuan-tuan. Bila saya jalan, tengok-tengok aksiden, saya berhenti. Berhenti, tolong. Semalam saya tolong satu budak motor. Lori langgar dari belakang. Lori tinggal dia, motor bergolek belah kanan, dia pula bergolek belah kiri. Dekat lebuh raya semalam. Berhenti, tuan-tuan. Hari Jumaat, hari Khamis semalam. Sejadah dia ada, duduk atas jalan. Kasut dia ada, duduk atas jalan. Muka ni habis pecah ni, muka ni. Darah. Yang badan sini semua habis kulit, baju seluar ni terkoyak, duk mengerang sakit. Aduh, kesian tuan-tuan. Nasib baik tak digeleknya dengan trailer. Berhenti, tolong. Sabar, tenang. Saya telefon ambulans sekejap. Ingat Allah. Saya telefon 99, angkat. Okey encik, kami akan hubungkan ke hospital. Encik jangan letak telefon ya. Baik. Okey, Assalamualaikum. Hello, hospital besar. Encik Kazim, ada aksiden ke? Ya. Di mana ni Encik Kazim? Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dia kata. Tak bubuh Al-Hafiz saja. Oh, Ustaz. Ya, apa Ustaz? Aksiden cepat dekat tu je lapang ni. Main cepat ni, teruk ni.
Macam mana keadaan dia Ustaz? Entahlah, dia tak bergerak gemak ni, saya kata. Kena tolong. Ambil motor dia, tak depan dia. Ambil sejadah, kibah supaya orang jangan langgar dia. Pak saya apa? Pak saya nak tolong. Yang sahabat saya duk tolong, angkat dia ke tepi. Jangan bagi dia bergerak banyak. Darah duk meleleh penuh muka. Atas jalan ni penuh darah. Dalam tu pun duk tanya, ni hari apa ni? Dia tu boleh tanya, hari ni hari apa? Hari Hamil. Berapa hari bulan? 15. Duk diam. Dengan bergerak banyak, hang patah kaki ni. Sekali dia tanya lagi, ni hari apa? Hari Hamil. Yang kita telefon mak dia, makcik, anak makcik aksiden lah. Motor dia macam mana? Dia ingat motor pula tak? Orang tanyalah anak dulu, hang pergi tanya motor pula tak? Motor boleh ganti, anak nak ganti dengan mana? Petang tu, malam saya ceramah di Jerlun, mak dia telefon. Anak makcik bagi tahu, kata Ustaz Kazim ada tempat aksiden tu. Pembantu saya kata, dia lah Ustaz Kazim lah. Anak dia duk mamai, nampak macam Ustaz Kazim, kata dia. Sebab tu tuan-tuan, kita kena tolong. Sebab kita tak tahu bila pula orang nak tolong kita. Bila pula nak berlaku sesuatu yang tak baik kepada kita. Kalau kita berat tulang, kita berat mulut, kita berat pertolongan, Allah akan beratkan pertolongan kepada kita. Kena ringan tulang tuan-tuan. Ini dipanggil sebagai tanda kasih. Tanda kasih ni nama lagu. Tanda kasih ni nama lagu Isi Neraka. Ahmad Mahmud, Sa'diyah, Hafsah, Saleh Kamil. Itu nama dia tanda kasih. Saleh Kamil tak nak Islam dalam filem Isi Neraka. Lah Saleh Kamil kena telan dengan bumi. Masuk separuh, telan separuh. Tuan-tuan ingat cerita tu? Lagu dia yang paling top tanda kasih lah. Kalau hati sudah suka, semua indah saja, itukah tanda bunga kasih bermula dalam jiwa. Ini lagu orang Kuala Lumpur. Sebab dia semua wo. Memang benar kata Dinda. Nampak? Kata. Semua KM-nya lagu tu. Kalau utara punya, memang benar kata Dinda. Nampak lain tuan-tuan. Ini orang KL, lagu orang Pekan ni tuan-tuan. Itu namanya tanda kasih. Kasih kerana Allah. Yang keempat kata Nabi, benci kerana Allah. Bukan benci batang tubuh. Kita tidak benci batang tubuh dia. Yang kita benci ialah perangai. Tuan-tuan, jangan benci orang. Benci orang tak boleh. Tak padan dengan hitam, jangan macam itu. Tak padan dengan gemuk, tak padan dengan kurui, tuan-tuan haram cakap macam itu. Yang tuan-tuan boleh ialah, aku tak suka mencuri. Aku tak suka perangai dia tu. Perangai dia suka merompak. Perangai dia suka tikam nombor. Aku tak suka. Tuan-tuan tak suka perangai dia. Itu disuruh. Jumpa dia, Din, aku ni sayang dekat hang, Din. Aku sayang dekat hang, tapi aku tak suka perangai hang. WCW ke LW ni? WLW 9281. WC ke WL? Saya pun tak perasan ni. WC ke WW? WLW. WCW World Championship Wrestling. Tu WCW. Satu lagi kereta WSD 5375. Tolong ubah kenderaan. Ada kenderaan lain nak keluar. Baik. Jadi tuan-tuan, kita cakap dekat dia, Din, aku sayang dekat hang. Hang kawan aku lama, tapi aku tak berkenan dengan perangai hang. Perangai hang suka pukul isteri, aku tak suka. Aku sayang pada hang, tapi perangai hang pukul isteri hang, aku tak berkenan sungguh. Aku nasihat pada hang, tolonglah berhenti, jangan pukul isteri hang. Orang yang macam ni sentiasa dalam pahala sebab dia nasihat orang. Jadi tuan-tuan, jangan benci orang. Jangan benci batang tubuh dia. Bencikan perangai dia, sifat dia, tabiat dia. Yang tu disuruh. Jangan benci batang tubuh dia. Yang tu dilarang. Minta sangat-sangat tuan-tuan ni, supaya kita nasihat dia. Dan yang kelima kata Nabi, manusia yang sentiasa di dalam ibadat, manusia yang sentiasa berpahala, yang sentiasa dalam amalan, orang yang bernikah kerana Allah Ta'ala.
Tuan-tuan dah kahwin dah sekarang ni 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kalau tuan-tuan hidup suami isteri dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kebaikan, tuan-tuan selama 40 tahun hidup dalam pahala. Tengok muka isteri pahala, senyum pada suami pahala, genggam tangan isteri pahala, masak pada suami pahala, bagi makan pada isteri pahala. Semuanya berpahala. Mandi berjemaah pahala, tidur berjemaah pahala, bawa dia berjalan berpahala. Semuanya berpahala. Untungnya tuan-tuan. Jadi yang mana belum kahwin, kahwinlah. Yang mana kahwin kemudian dah mati isteri, nikahlah lain. Dan bulan madulah di Hulu Selangor, InsyaAllah. Kahwinlah tuan-tuan. Kita nak dapatkan pahala berpanjangan ni, sentiasa di dalam pahala. Ada orang komplain ceramah saya ni banyak politik. CD saya banyak politik. Kami tak nak beli dah CD ustaz. Baiklah, mulai bulan ini saya tidak ada lagi sentuh politik. Jadi tak ada lagi saya akan sentuh. Saya baca ikut kitab je. Ya, itu jaminan insya-Allah daripada saya. Lepas ni kita baca aja. Imam Mahdi hidup di dalam dunia berapa lama? Sebenarnya Imam Mahdi hidup dalam dunia beberapa tahun, yang tiada lebih dari 9, dan duduklah ia selama itu memerintah orang muslimin sebagaimana yang tersebutkan dalam hadis oleh Abu Isa At-Tirmizi. Tuan-tuan jemu tak? Disebabkan ramai tak nak saya sentuh politik, mesti jemu lepas ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang menikah semuanya dapat pahala. Dapat anak pahala, mengandung pahala, bersalin pahala, menyusukan anak pahala. Mana ada orang yang menikah tak ada pahala? Sentiasa berpahala. Makcik-makcik yang mengandung ni sentiasa berpahala. Subhanallah. Habis mengandung beranak, lepas beranak mengandung pula, pahala. Subhanallah. Untungnya jadi orang perempuan, masak nasi berpahala, basuh pinggang untuk suami dia pahala. Untungnya jadi suami, banyaknya pahala, beli baju, beli pinggang, beli bawang, beli nasi, beli ikan. Tengok televisyen sama-sama, cerita yang bagus pula, Discovery, berpahala. Untungnya tuan-tuan. Nah, kata Nabi, siapa yang bernikah kerana Allah, orang itu sentiasa dalam pahala. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita dengan isteri kita seorang pahalanya begitu banyak, bayangkan kalau tuan-tuan ada 2, 3, 4. Masya Allah. Menyampah aku tengok ustaz ni. Saya buat contoh, ni matematik. Lagi banyak maknanya lagi banyak pahala, itu matematik. Jadi tuan-tuan, kita stop setakat ini. Kita nak bagi peluang kepada adik kita, adik Darwisha, untuk membacakan Al-Quran. Ya, saya dah beritahu pada tuan-tuan, umurnya 3 tahun setengah, tapi kemampuan untuk menghafaz juzuk. Dan sekarang kita minta dia baca daripada surah Muhammad, juzuk yang ke-26. Kalau boleh, kita minta pada kameraman kita untuk fokus kepada surah Muhammad. Jadi sambil dia baca, dan tuan-tuan boleh tengok di skrin surah Muhammad itu. Baik, sekadar itu saja. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah yadalla a'malahum walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu wa amilus solihati wa amanu ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum dzalika bi anna alladhina kafaru tabi'u batila wa anna alladhina amanu tabi'u haqqa min rabbihim kadzalika yadribu lin-nasi amsalahum إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم
شد وساق فإما من بعد وإما فداء حتى تدعى الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا bukan ni. Ini tak bunyi. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتقتل لهم وأضل أعمالهم والذين كفروا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري kena short kalau ada start إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا تجري من تحتها الأنهار من tu kena dengar. Oh, kena dengar. Dengar. Min tahtiha al-anhar. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي قوة من قريتك التي أخرجت فأهلكناهم ولا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وله
الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم صدق الله العظيم. Finish. Ada lagi Pak? Tak ada dah. Okey, tuan-tuan tak ada Quran depan ni ya. Tuan-tuan kata ada Quran. Okey, Darwish ya. Okey, Darwish mana? Darwish dekat Mama. Darwish dah baca tak? Tak ada. Okey, bye-bye Darwish dah. Okey, tuan-tuan, alhamdulillah ya. Umur baru 3 tahun setengah. Ya, umur pada setahun lebih dah mula belajar menghafaz Quran. Ini cabaran untuk kita, cabaran untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Dan terima kasih pada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha